اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Hukum meminum arak, Allah tu wujud atau tak? Neraka tu ada ke tak? Malaikat tu macam mana dia punya kewujudan malaikat tu kan? Dia tak ada ibu, dia tak ada bapa, dia tak makan, dia tak minum dan sebagainya. Dalam fiqh tak ada sangka baik. Minum kosong tu pun haram. Mana ada kitab zaman Nabi? Ada satu patarat cakap apa? Idza sakata man la yadri laqilla khilafu ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma. Nawaina ta'alluma wa ta'lim tadhakkuran tadhkiran nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadata tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a 'ala al-huda wa dalata ala khairati ghayrillah maradatihi wa qurbihi wa thawabihi amin. Kulli amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta'. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kita kali ini saya akan cuba sedikit sebanyak, Al-Fakir akan cuba sedikit sebanyak untuk secara ringkas, secara ijmal saja, bukan secara tafsil, menghuraikan apa yang dimaksudkan dengan ilmunya para mujtahid. Yang pengasasnya ilmu ni para mujtahid, iaitu ilmu yang dikenali sebagai ilmu usul fiqh. Baik, perkataan usul fiqh tu sendiri berasal daripada dua kalimah, usulun wa fiqh. Usulun tu asalnya daripada perkataan aslun. Aslun tu kalau kita ikut dia punya takrif ialah sesuatu yang tidak ada padanya yang lain. Asal. Sebagai contoh, lawannya asal ialah fara'. Fara' tu cabang. Yang prinsipal dia, yang dia punya pegangannya, fundamentalnya ialah asal. Seperti contoh, saya bagi contoh pokok, sebatang pokok, asalnya adalah akar dan juga dia punya batang tu. Manakala fara' atau cabangnya ialah buah, daun dia dan sebagainya. Itu fara'nya. Maksudnya fara' itu harus bergantung kepada usul. Itu dia punya daripada segi luar lah. Jadi aslun mufrad, usulun jamak taksir. Dan kita ikutkan daripada segi i'rabnya, usulu tu dia menjadi mudhaf, dan dia bersangkutan dengan mudhaf ilaih dia, iaitu fiqh. Jadi kalau fiqh tu kita baca dengan nasab lah kan, kasrah. Usul fiqhi, begitu kita bacanya. Baik, tapi kita tak bincangkan lughah di sini pada episod kali ini, kerana saya cuba sebaik mungkin saya lah, kerana saya masih belajar dan cuma ini salah satu usaha untuk saya menambah ilmu, iaitu dengan bermuzakarah bersama teman dan sahabat. Baik, jadi usul fiqh merupakan salah satu cabang ilmu yang berperanan penting dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni Nabi, Quran dan Sunnah, ataupun Nabi sendiri, Al-Quran dan Sunnah itu sendiri sudah lengkap. Kita sudah beriman dengan itu, sudah lengkap. Tidak ada sebarang penambahan dan juga tidak ada sebarang pengurangan. Akan tetapi selepas kewafatan baginda SAW, banyak isu-isu baru yang timbul. Isu-isu baru kan, satu-satu permasalahan baru, baik dari segi pakaian, makanan dan sebagainya lah, timbul isu baru. Jadi para mujtahid kita, para imam 4, ada yang kata 5, dan ada sampai 8 ke 12 lah yang sampai ke tarafnya mujtahid ni. Tapi yang masyhurnya di seluruh alam ialah yang 4 tu. Jadi para mujtahid mengeluarkan kaedah bagaimana kita nak takhrij hukum daripada Quran wal hadis. Ada cara dia nak tarik Quran daripada hukum daripada Quran dan hadis. Bukan boleh tarik macam tu je. Bukan kita jumpa satu hadis mengatakan kaza dan terus kita hukumkan tu. Tak. Ada kaedah dia. Jadi kaedah mereka dapat ni adalah menggunakan kaedah mantik, kaedah logik akal. Tapi logik mereka dengan logik kita lain lah. Tak boleh samakan. Logik diorang, logiknya para mujtahid dengan logik kita tu berbeza. Kerana mereka menghafal dan menguasai ratusan ribu hadis, bahkan dikabarkan waqila sehingga milion, berjuta-juta hadis ada katanya. Jadi mereka mengeluarkan mereka punya kaedah fiqh tu dengan cara renungan. Contohnya kalau Nabi suruh ni, adakah suruhan ni sampai ke tahap wajib ataupun cuma sunat? Dan jika Nabi larang, adakah ianya makruh ataupun ianya haram?
Bahkan ada juga larangan yang sekadar harus saja hukumnya. Baik. Itulah masalah yang timbul, masalah baru yang timbul selepas kewafatan Nabi, di mana masalah ini tidak dijumpai sebarang nas-nas dari Al-Quran atau As-Sunnah. Pengertian ilmu usul al-fiqh. Tu kalau kita bahasa Melayu sebut usul al-fiqh. Kalau bahasa Arab dia sambung terus wasal, usul fiqh. Kita Melayu sebut usul al-fiqh. Jadi orang ajam dia mungkin keliru, sebab saya punya pengalaman pun sama lah. Usul fiqh, kita kalau kita tulis kan, dah lah tulis kita kiri ke kanan, Arab kanan ke kiri. Apa baru nak belajar tu memang jam. Jadi usul fiqh dengan usul al-fiqh. Jadi mungkin kalau ajam ni benda lain ke? Tak, sebenarnya benda sama. Cuma satu dalam keadaan nasab, satu dalam keadaan rafa'. Perkataan usul fiqh berasal dari dua perkataan bahasa Arab, iaitu usul dan fiqh. Sebagaimana saya jelaskan tadi, dari segi bahasa usul berarti asas, sumber, kaedah atau dalil, manakala al-fiqh membawa maksud memahami sesuatu perkara. Jadi fiqh ejaannya faqaf dan ha, faqaf dan ha, fiqh. Umumnya masyarakat sekarang memahami fiqh tu hukum hakam. Dia akan faham lah, kebanyakan orang awam bila cakap fiqh tu maksud dia hukum hakam, iaitu haram, sunat, harus, makruh dan juga wajib. Begitu orang awam akan faham begitu. Tapi sebenarnya asal perkataan dia ambilnya daripada Quran. Tuan-tuan boleh rujuk kitab Al-Wajiz fil Usul Fiqh. Saya tadi dah dobit dah tu, tapi adalah timbul sikit masalah. Perkataan fiqh tu bermaksud kefahaman. Fahaman yang dakik, kefahaman yang sangat menyeluruh. Dakik tu halus. Kefahaman yang sangat dakik, yang sangat halus. Itu maksud fiqh sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok ada satu kitab Imam Hanafi, tak silap saya, minta maaf kalau saya salah, tolong betulkan. Nama kitab tu Fiqhul Akbar, tapi dalamnya bukan hukum hakam, tapi pasal tauhid. Jadi zaman tu ialah masa Arab tu masih dekat dengan Nabi, jadi bahasa Arab tu memang sangat difahamilah oleh para tabi'in dan salafus soleh tu. Jadi Fiqhul Akbar tu maksud dia tapi perbahasan dalam kitab tu tentang tauhid, bukannya tentang fiqh hukum hakam ni, bukan. Jadi itu perkataan, maksud perkataan fiqh faqaf ha tu. Dari segi syarak pula, al-fiqh berarti pengetahuan tentang hukum hakam syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ya ta'alaqu bil af'alil mukallaf. Maksudnya fiqh ni kalau daripada segi istilah dia, apabila orang kita bercakap harian, itu daripada segi bahasa tadi yang saya terang tu. So bila dari segi istilah, fiqh ni bermaksud hukum hakam yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Jadi hukum hakam tu hanya berkaitan dengan perbuatan. Dia tak berkaitan dengan hati, dia tak berkaitan dengan iktiqad. Sebagai contoh, hukum meminum arak. Hukum meminum arak tu haram. Tapi kalau arak tu ada kat depan kita, dia tak jadi haram. Cuma janganlah kita orang Islam jangan buat macam tu, kan orang jatuh fitnah. Kira-kira tak ada dosa lah. Ataupun kita lalu sebelah tin arak tu masih tak ada dosa. Cuma arak tu hukum dia najis, tuan-tuan. Kalau kena pakaian, kita tak boleh solat. Kan? Atau salah satu daripada syarat sah solat tu at-taharatu anil hadatsah fil badan thawb wal makan. Suci daripada najis pada badan, tempat dan juga pakaian. Jadi arak tu kalau terpecik kena dekat kita punya kapet ke, kat kita punya baju ke ataupun seluar ke apa dan sebagainya, maka kita harus bersihkan dulu sebab dia najis. Najis mutawassithah. Arak tu martabat najisnya najis mutawassithah. Jadi itu dia. Fiqh tu berkaitan dengan af'al, perbuatan. Dia tak berkaitan dengan hati. Contoh je sangka baik. Dalam fiqh tak ada sangka baik. Sangka baik dengan guru, sangka baik dengan kawan, tak ada. Kalau nak sangka baik, kita baca kitab atau tasawuf. Kitab tasawuf tu membicarakan soal hati, redha, qanaah, apa lagi, redha, qanaah, sabar dan sebagainya. Itu dalam tasawuf. Itu ya ta'alaq bi akhlaqil mukallaf. Itu berkaitan dengan akhlaknya mukallaf. Adapun i'tiqadiyah, i'tiqadiyah dah satu kita punya kepercayaan. Itu pun tak berkaitan dengan fiqh. Sebagai contohnya, Allah tu wujud atau tak. Itu kita tak beramal dengan tu. Melainkan orang sufi lah. Orang sufi dia tariklah daripada sifat 20 tu, dia dijadikan sebagai pengamalan. Itu cerita lain lah.
Jadi i'tiqadiyah ni, neraka tu ada ke tak, malaikat tu macam mana dia punya kewujudan malaikat tu kan, dia tak ada ibu, dia tak ada bapa, dia tak makan, dia tak minum dan sebagainya. Syurga, neraka, mizan, haud dan sebagainya, itu adalah benda-benda yang sam'iyat. Jadi kalau siapa yang tak percaya ataupun beriktikad bahawa tak ada benda-benda tu, maka dia kafir. Itu berkaitan dengan iktikad, iktikad seseorang. Jadi bila kita cakap safik, dia tak berkaitan dengan akhlak, dia tak berkaitan dengan iktikad, tapi dia berkaitan dengan af'al, perbuatan mukallaf. Seperti mencuri. Mencuri, dia ambil satu barang tanpa izin ataupun mengambil barang tanpa hak lah. Bukan hak dia, tapi dia ambil juga. Jadi hukumnya dia ambil barang tu berdosa, satu dosa. Dan bila dia pakai barang tu, tasarrufnya barang tu, maka dia dapat dua dosa. Setiap kali dia pakai 3, 4, 5, 6, 7, 8 dosa dan seterusnya. Jadi fiqh ni bincangkan tu tentang perbuatan mukallaf. Dia tak bincang pasal i'tiqad maupun akhlak. Hasil daripada gabungan usul dan al-fiqh, maka terbentuklah satu istilah yang tersendiri, iaitu usul fiqh. Ilmu usul fiqh membawa definisi ilmu tentang kaedah-kaedah mengistinbat hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil tafsili. Jadi dalil tafsili ni dalil tafsili ni berkaitan ayat Quran yang berkaitan dengan hukum hakam, seperti wala taqrabuz zina dan sebagainya. Adapun ayat-ayat seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tak dianggap sebagai dalil tafsili dalam usul fiqh. Dia tak dianggap sebagai dalil tafsili dalam usul fiqh. Kenapa? Itu ayat berkaitan dengan tauhid, uluhiyah, rububiyah, istighna, iftiqar kan, dan sebagainya. Itu ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah ayat berkaitan dengan tauhid. Juga seperti surahnya Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi keseluruhan surah ni tidak ada berkaitan dengan hukum hakam, akan tetapi berkaitan dengan tauhid kita. Daripada sinilah lahirnya sifat salbiah. Salbiahnya sifat 20 sifat salbiah tu. Jadi itu dalil-dalil tafsili. Baik, kita masuk sejarah perkembangan. Tadi saya dah cerita panjang lebar tentang takrif dan apa yang dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Kira secara ringkas mabadi' asyara adalah 10 benda yang dibincangkan, tapi walaupun tak sampai kan, saya ambil daripada internet je, sebab adalah kejadian menjadi tadi. Okey, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum diambil dari wahyu Al-Quran dan penjelasan oleh baginda As-Sunnah. Segala masalah yang timbul akan dirujuk kepada Rasulullah. Jadi para sahabat nak buat apa? Ada usul fiqh. Nak buat apa? Pakai kaedah al-amru yastafidu ilal wujub. Nak buat apa? Pakai kaedah-kaedah tu, Nabi kat depan. Jadi tak perlu. Nabi ni orang yang terima wahyu, jadi direct. Ada masalah, tanya direct. Ada masalah, tanya direct. Ada masalah, tanya direct. Dia tak perlukan kaedah usul fiqh. Segala masalah yang timbul akan dirujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda akan menjawab secara terus berdasarkan ayat Al-Quran yang diturunkan atau penjelasan baginda sendiri. Jadi penjelasan baginda, kalam baginda itu sendiri ialah wahyu. Wala yantiqu anil hawa. Nabi ni tak bercakap dengan nafsu. Beza dengan kita, cakap dengan nafsu, lawan pendapat orang dan sebagainya. Itu kita tak boleh terima orang cakap macam ni, kita cakap macam ni kan. Itu adalah salah satu daripada amarahnya kita. Susah kita nak bendung tu, amarah, dia amarah. Namun terdapat sebahagian sahabat yang tidak dapat merujuk kepada Nabi lantaran berada di tempat yang jauh daripada baginda. Misalnya masalan Muaz bin Jabal yang diutuskan ke Yaman. Jadi ada satu hadis Nabi tentang apabila Muaz bin Jabal hendak diutuskan ke Yaman nak berdakwah di situ. Jadi Nabi bertanyakan dia, ya Muaz, kalau terjadi sesuatu perkara, apakah yang kau lakukan? Maksudnya perkara di sini perkara yang berkaitan agama lah. Aku akan fikirkan sesuatu yang tidak berlawan dengan Al-Quran. Betul. Jadi Nabi cakap, bagaimana kalau sesuatu perkara tu tak ada dalam Al-Quran? Jadi Nabi cakap, jadi Muaz cakap, aku akan fikirkan sesuatu yang terdapat dalam sunnah engkau. Betul. Nabi cakap begitu. Nabi mengikrarkan ke, Nabi mengiyakan dia punya pendapat
Dan yang ketiga ialah apa kau akan buat sekiranya terdapat sesuatu yang tak ada dalam Quran dan juga tak terdapat dalam sunnahku. Maka Muaz menjawab, aku akan memikirkan, tu kaedah qiyas tu, aku akan memikirkan sesuatu hukum berdasarkan selagi dia tak melanggar Al-Quran dan juga sunnah kau. Jadi dari sinilah dalilnya bahawa qiyas tu diperbolehkan, tapi bukan untuk semua orang. Untuk gitu habislah kalau boleh semua orang boleh qiyas. Jadi ada beberapanya requirement al-mujtahid tu. Bukan semua orang katanya adalah beberapa hadis dia perlu hafal dan hidupnya siqah dan sebagainya. Bagi dia membenarkan Muaz berijtihad dalam perkara yang tidak ditemui ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Abdul Wahab Khalaf, ini dia punya maraji'. Zaman sahabat, selepas kewafatan Rasulullah SAW, sebarang masalah yang timbul, ni zaman sahabat ya, setelah kewafatan Nabi, iaitu pada 23 Hijrah ya, Nabi wafat pada 23 Hijrah ketika umurnya 63 tahun di Madinah. Nabi ni lahir di Mekah dan wafatnya di Madinah. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, sebarang masalah yang timbul atau diragui terus dirujuk kepada para sahabat. Jadi para tabi'in dia tak buat kepala. Kita punya zaman ni buat kepala, baru tengok tu kan. Tapi pendapat saya, ustaz, dia punya pendapat. Tengok mufti tu dekat Facebook dia fatwa tu. Ni apa pula hukum macam ni, apa pula hukum macam ni. Jadi kita tak boleh buat agama ni, kita ada adab. Ada satu pepatah Arab cakap apa? Idza sakata man la yadri laqilla khilafu ummah. Macam tu lebih kurang. Sekiranya diam orang yang tak tahu tu, maka akan lebih aman, akan kuranglah segala perkhilafan ataupun pergaduhan ataupun perpecahan dalam umat Islam. Begitu lebih kurang. Okey, jadi para tabi'in ni dia akan rujuk terus ke sahabat kalau ada apa-apa masalah. Hal ini kerana mereka mampu mengisbat hukum terus dari Al-Quran dan As-Sunnah, kerana nombor satu, penguasaan bahasa Arab yang baik. Jadi bahasa Arab ni memang satu bahasa mukjizat kan. Inna anzalna Qur'anan Arabiyan. Jadi Allah tu turun dalam Al-Quran tu dalam bahasa Arab yang baku, betul-betul baku punya bahasa dia. Jadi kita daripada situlah, daripada bahasa Arab itulah kita seorang penuntut ilmu tu perlu menguasai kan. Paling kurang dia kena belajar matan al-jurumiyah, betul ni alfiyah dan sebagainya, ataupun kita panggil belah-belah Nusantara kita panggil ilmu alat. Nak membaca kitab-kitab Arab ni perlukan nahwu dan juga saraf. Kalau tak, kita tak faham dia punya i'rab tu, kedudukan mana mubtada', mananya khabar, mananya mudhafu ilaih, jadi pening gitu. Jadi dia punya key-nya nak bacanya kitab Arab dan juga faham Quran sendiri adalah dengan mempelajari nahwu saraf. InsyaAllah tuan-tuan, sama-sama kita belajar. Okay, itu satu. Kenapa tabi'in terus merujuk sahabat adalah nombor satu, sahabat mempunyai penguasaan bahasa Arab yang sangat baik. Kalau kita tengok percakapan dia tuan-tuan, macam boleh kata tak ada salah daripada segi grammar, dari segi nahwu wala sarafnya. Memang tepat. Kita tengok hadis kan, macam mana su'ilan Nabi hadza wa hadza, macam tu boleh keluarnya kalam hikmah dan juga perkataan yang sangat fasih. Ayat-ayat yang sangat fasih tu boleh keluar macam tu je. Jadi diorang ni memang hidup dalam dan bercakap keadaan seharian diorang dalam keadaan fasih. Jadi bahasa ni mengikut agama Islam, bahasa ni mempunyai kedudukan. Jadi sebab manusia tu betul-betul menggunakan bahasa. Tak boleh pakai bahasa isyarat kalau boleh bercakap kan. Jadi sahabat ni mempunyai penguasaan bahasa Arab yang sangat baik. Jadi diorang boleh godek terus lah. Maksud dia godek tu boleh memahami dengan baik lah Al-Quran dan juga perkataan Nabi. Tu nombor satu. Nombor dua, mempunyai pengetahuan mengenai sababun nuzul. Kenapa turunnya ayat tu? Sekian turun. Kan kita tengok dalam asbabun nuzul yang Zaid tu kan, ada yang tulis Zaid tu kerana boleh menikah dan sebagainya lah. Dia punya sababun nuzul. Jadi diorang tahu kenapa turun ayat tu. Adapun kita tak tahu lah. Jadi sudah tentulah mereka itu lebih afdal dalam memahami, lebih baik daripada kita dalam memahami Al-Quran dan hadis tu sendiri. Yang nombor dua, mengenai pengetahuan mengenai sebab nuzul dan juga atau sababul wurud al-hadis. Sama ialah istilah dia. Kenapa Nabi cakap begitu, itu
dipanggil sababul wurud. Tapi kalau Al-Quran dipanggil sababul nuzul. Mereka merupakan perawi hadis. Jadi perawi hadis ni antara salah satu syarat dia ialah adil. Maksudnya dia tak buat perkara-perkara yang macam-macam kan. Jadi sahabat ni automatik adil. Berbeza dengan perawi-perawi hadis lepas tu. Ada masih dipertikaikan lagi kan dia punya reliability dia. Dia mesti qah tu, dia ni hidup dia macam mana. Bukan boleh rawi hadis terus, banyak dia punya syarat-syarat dia. Jadi tapi sahabat automatik terus, tak ada pertikaian dah. Hal ini menjadikan para sahabat mempunyai kepakaran yang cukup untuk mengistinbatkan hukum-hukum. Mereka menetapkan hukum dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekiranya mereka tidak menemui sebarang ketetapan hukum tentang satu masalah, mereka akan berijtihad dengan menggunakan kaedah qiyas. Seperti saya terangkan tadi, kaedah qiyas. Qiyas ni ada beberapa syarat. Satu asal, satu fara', perkara yang baru tu. Jadi yang Allahumma salli Muhammad, yang dipetikai ataupun yang diambil daripada asal tu ialah ilahnya. Okey, sebagai contoh saya bagi pengharaman arak tu, meminum arak tu hukumnya haram. Jadi mustahid cuba mencari ilahnya, kenapa diharamkan arak. Ialah kerana sukar tu maksud dia mabuk. Sukar tu maksud dia mabuk. Jadi itu perkara asal, kejadian asal. Jadi yang ilahnya pengharaman arak adalah kerana mabuk. Jadi sekiranya timbul sesuatu benda baru keluar yang tak ada pada zaman Nabi, sebagai contoh dadah kokain. Dadah kokain, kita tak ada jumpa dadah kokain dalam Quran wala sunnah. Memang tak ada punya lah. Kokain yang orang pergi parti-parti tu dia isap kokain. Jadi kokain tu memang tak ada lah dalam Quran dan sunnah. Tapi bila kita isap kokain tu, mungkin 99% orang akan mabuk. 99% mabuk, khayal dan sebagainya lah. Jadi kita pakai kaedah qiyas, arak tu haram disebabkan sukar, mabuk. Maka kokain yang mabuk tu pun dia akan yang menghidu kokain tu pun hukumnya akan penggunaan kokain tu sendiri akan diharamkan juga. Sama. So apa saja. So kita takdirkan timbul kata makan daun ketum, gigit mabuk. Jadi itu pun jadi haram. Apa saja benda yang mabuk, asalkan mabuk dia jadi haram. Isap rokok pun, kalau isap mabuk maka haram. Makan karipap, tak ada kan makan karipap. Minum air kosong pun katakan, minum air kosong sekalipun. Ini aku minum, kalau minum air kosong confirm mabuk. Jadi minum air kosong tu pun haram. Tapi adatnya tak begitulah kan. Kita punya adat. Tapi kalau nak kita kaedahnya usul begitu. Inilah cara yang dilakukan oleh para mujtahid dalam kalangan para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abu Talib. Sekiranya mereka mencapai kata sepakat dalam satu hukum, maka berlakulah ijma'. Ijma' ni ada beberapa syarat lah. Saya nak tak berjawab. Jadi ijma' ni berasal dari perkataan jama'ah, maksud dia kumpul. Jama'ah yajma'u ijma'an. Maksud dia kumpul, perkumpulan. Apa yang dia kumpul sini ialah kata sepakat. Kata sepakatnya para ulama' tentang sesuatu perkara. Jadi kalau ulama' berkata iya tentang sesuatu perkara tu, maka ianya jadi satu dalil. Dalil ni ijma' dan sangat kuat ijma' ni. Mengalahkan Quran kita ambil direct sendiri tu. Jadi ijma' ni sangat kuat dalil. Zaman tabi'in, pada zaman ini cara ulama' mengambil hukum tidak jauh berbeza dengan sahabat kerana jarak masa mereka dengan kewafatan Rasulullah SAW tidak terlalu jauh. 100-200 tahun, 100-200-300 tahun. Yang membezakan ialah sekiranya sesuatu hukum tidak terdapat dalam Quran dan Sunnah dan ijma', mereka akan merujuk kepada pandangan para sahabat sebelum berijtihad. Oleh sebab itu, idea untuk menyusun ilmu usul fiqh belum lagi muncul ketika itu. Inilah yang cara yang digunakan oleh para mujtahid dalam kalangan tabi'in seperti Said bin Al-Musayyib, Urwah bin Al-Zubair, Al-Qadi Al-Syarih, Al-Ibrahim Al-Nakhai. Zaman kemunculan usul fiqh pada akhir kurun kedua hijrah, keadaan umat Islam semakin berubah. Bilangan umat Islam semakin bertambah ramai sehingga menyebabkan berlaku pencampuran antara orang Arab dan bukan Arab. Jadi bila ada pencampuran orang bukan Arab tu masuk Islam, jadi di sini ada iskal, ada problem. Problem in understanding the Arabic language. Jadi susah nak faham. Jadi apa ulama buat, salah satunya ialah ilmu nahwu tu sendirilah. Ilmu nahwu tu mubtada, fa'il, rafu', nasab, apa lagi lah semuanya.
jamak muannas salim, jamak muzakkar salim tu sendiri memang tak ada kalau kita ikut zaman Nabi. Tapi ulama buat tu atas sebab ada maslahat, kepentingan. Orang ajam dia tak boleh faham. Dia tak boleh fahamnya bahasa Arab dengan baik. Jadi di situlah dia buat kaedah-kaedah bahasa Arab, faham ilmu balaghah dan sebagainya. Kesannya penguasaan. Tapi bila bercampurnya antara ajam dan Arab ni, orang Islam yang ajam dan juga Arab, kesannya penguasaan bahasa Arab dalam kalangan orang-orang Arab sendiri menjadi lemah. Ketika itu banyak timbul masalah baru yang tiada ketentuan hukum dan Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas. Jadi di sini saya nak sentuh sikit isu bid'ah. Kalau kita pakai bid'ah tu satu benda yang Nabi tak buat zaman dia, jadi kaedah tu sangat tak tepat lah. Sedangkan dalam keilmuan berapa banyak bid'ah-bid'ah ada. Dalam ibadat itu sendiri pun kalau pakai takrifnya bid'ah tu something that Nabi tak buat zaman tu, la yujadu fi asri Rasulullah, habislah macam tu. Akan jadi susah. Jadi imam kita sendiri dah bahagikan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah tu ada dua, bid'ah hasanah yang muafiq dengan Quran dan Sunnah. Jadi masih tak keluar lagi, kita buat perkara baru yang tak keluar lagi dengan Quran dan Sunnah, masih tak melanggar. Maka itu dia akan dipikirkan oleh ulama kemaslahatan dia tu. Seperti penulisan kitab. Mana ada kitab zaman Nabi, tapi nak faham agama sekarang tak dapat, tidak kena ada kitab. Imam Syafi'i dia tak ada dah. Sebelum mengaji Imam Malik dia dah hafal Muwatta sebab miskin. Tak ada dah orang zaman macam tu. Jangan puasan-puasan, tak ada dah. Tak tahulah kalau tuan jumpa bawa lah saya terima lah kalau ada macam tu. Dia ni dah hafal Minhajul Talibin ke Jurumiyah, apa sajalah kitab-kitab kecil ke kitab besar, dia dah hafal matan tu sebelum dia belajar. Itu kalau ada tu memang nadir, memang tak ada. Jadi tak nak ulama membukukan keilmuan tu supaya kita senang faham. Tak ada kitab memang habis, lari jauh. Jadi ianya memang sudah tentulah dianggap sebagai bid'ah hasanah. Seperti juga madrasah, pondok, universiti dan sebagainya, untuk demi menjaga maslahat ilmu, yang kalau tak ada tu mungkin dah jatuh fardu kifayah kan. Membina madrasah tu fardu kifayah, wajib. Kalau tak ada seluruh umat Islam berdosa. Nak memelihara ilmu agama ni perlu ditafakuh, duduk, di mutalaah, di murajaah dan sebagainya. Jadi perlukan satu institusi. Jadi itu adalah bid'ah yang hasanah, yang bagus, yang dipuji agama, masih tak keluar. Tapi kalau cakap bid'ah yang sayyi'ah, yang tak bagus ataupun buruk, tercela, seperti apa? Dia buat sendiri kaedah ibadat kan. Solat zuhurnya 5 rakaat, waliyazubillah. Solat asarnya 2 rakaat dan sebagainya. Jadi itu dianggap sebagai bid'ah sayyi'ah, benda yang tak ada pada zaman Nabi, dan dia tercela pada pandangan para ulama. Okey. Kesannya penguasaan bahasa Arab dalam ulama, kesan ketiga itu timbul banyak masalah baru yang tiada ketentuan hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas. Hal ini menyebabkan para ulama mula menyusun kaedah-kaedah tertentu yang dinamakan ilmu usul fiqh untuk dijadikan landasan kepada ijtihad mereka. Ilmu usul fiqh disusun sebagai satu ilmu yang tersendiri di dalam sebuah kitab berjudul Ar-Risalah. Risalah ni antara kitab terawal, yang kitab usul fiqh terawal. Ada pun Imam Hanafi, dia keluarkan kitabnya tentang hukum hakam. Dia tak tulis tentang bagaimana kaifiahnya istinbatul hukmi. Dia tak cerita tentang bagaimana saya istinbat hukum-hukum ni. Itu Imam Hanafi. Ada pun Imam Syafi'i, dan kitabnya Ar-Risalah itulah kitab pertama usul fiqh, terangkan kaedah-kaedah. Kalau larangan, bagaimana kita berinteraksi. Kalau tegahan, bagaimana kita berinteraksi. Kalau ada mukhalafah makna, kan banyaklah dia punya kaedah-kaedah tu. Jadi itu antara keagungannya mujtahid, kita boleh tengok daripada situlah. Memang masya-Allah lah. Kaedah yang mereka letakkan kat kita ni cukup sampai akhir zaman, insya-Allah. Segala masalah-masalah baru boleh pakai dalam tu. Maslahah, mursalah dan sebagainya, itu semua boleh pakai sampai akhir zaman, insya-Allah. Jadi jangan punya tuan, ulama kita ni kan Nabi cakap al-ulama'u warisatul anbiya, memang dia orang ni pewaris Nabi. Kalau kita bila saya sendiri belajar, kita tengok Allah bagi permission lah, ataupun satu grant kepada orang yang selepas tu untuk hafal tulisan tu. Kitab tu terus hafal
Seperti contohnya Matan Jurumiyah ke Safinatun Najah ke, orang hafal. Bayangkan betapa berkat dan betapa kuatnya keilmuan para mujtahid ke para ulama tu, sampai kita boleh hafal. Cuba tuan-tuan tulis dalam Facebook, orang hafal tulisan kita tu. Oh tak ada. Masa sekarang screenshot, ceklik. Lepas tu hantar apa ke. Kita pun tak hafal. Kita ni cakap pun kita tak ingat. Beza dengan para ulama. Kalau dia tulis satu tu memang betul-betul bermanfaat, orang boleh hafal. Bayangkan orang boleh hafal dan berzama-zaman. Jadi dekat dunia pun Allah dah tunjuk karomah dia. Karomahnya para ulama tu adalah tulisan. Bukan semata-mata jalan atas air, tukar daun jadi duit. Tak terhenti situ. Boleh pergi Mekah satu langkah, tak terhenti kat situ. Itu karomah yang karomah juga, tapi kita tak boleh dibandingkan lah dengan ilmu tu. Bagaimana kitab mereka boleh kekal sampai hari ni, melekat dalam kepala kita, alhamdulillah. Ilmu sufi disusun dalam risalah karangan Al-Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi kita Nusantara ni menganut mazhab Syafi'i lah, sebahagian Yaman. Itulah yang paling besar. Kalau India, Pakistan menganut mazhab Hanafi kan. Kalau belah Morocco mazhabnya Maliki. Jadi Imam Syafi'i ini berguru dengan Imam Malik. Jadi walaupun diorang tu berdua guru dan murid, tapi boleh kata banyak perbezaan pendapat antara diorang tu, banyak. Contohnya Imam Malik tak disunatkan tangan tu angkat ketika solat kan. Kita sunatnya hayat. Sunat dalam solat ada dua, sunat hayat dengan sunat abad dalam mazhab Syafi'i. Jadi sunatnya kita letak tangan kita begini kan, letaknya atas pusat, sunat. Jadi Imam Malik tak begitu. Kalau kita tengok orang Maliki semayang, tangan dia lepas. Begitu. Banyak lagi lah perbezaan pendapat dengan tentang niat dan sebagainya. Kitab ini membincangkan tentang Al-Quran dan As-Sunnah dari segi kehujahan serta kedudukan keduanya sebagai sumber penentuan hukum. Antara skop perbahasan dalam ilmu sufik ialah dalil-dalil syarak, merangkumi dalil-dalil yang disepakati, ataupun bahasa Arabnya ad-dalilul muttafaq alaih. Ada dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang mukhtalaf alaih. Ni kena tengok balik ni, belajar balik ni insya-Allah. Mukhtalaf alaih tu maksud. Okey, mukhtalaf alaih tu yang tak disepakati. Contohnya khabarul ahad. Tak silap saya. Khabarul ahad tu hadis yang diriwayatkan oleh semua seorang perawi. Jadi tak kuat dia punya hujah tu. Kehujahan tu tak kuat. Adapun muttafaq alaih tu Quran tu sendiri. Siapa nak Quran tu tak adalah. Muttafaq tu maksud dia sepakat. Muttafaqun alaih. Kan, muttafaqun alaih tu maksud dia yang disepakat, yang dipersetujui oleh semua orang. Mustahid mana ada mustahid yang tak setuju dengan Quran. Semua setuju dengan Quran tu, wahyu daripada Allah, tak kurang satu pun huruf. Siapa yang bertikad kurang satu je huruf daripada Quran tu, maka dia faqad kafar, dia akan jadi kafir. Sebab cukup sempurna. Adapun tentang hadis ada perbezaan kan, martabat ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu' dan sebagainya. Jadi itu mukhtalaf lagi, dia dikilah-kilah kan. Ada yang cakap ni boleh, ada yang cakap tak boleh, ada yang cakap khabarul ahad tak boleh buat hukum, ada yang cakap boleh, hukum ni akidah, ada yang cakap beramalnya hanya pada fadail. Kalau hadis dhaif tu hanya boleh beramal dengannya, tak boleh dibuat hujah dan sebagainya. Itulah dalil mukhtalafun alaih. Ada tariqah, baca ni boleh ingat balik. Tariqah mutakallimin dan tariqah putih. Baik, saya rasa sampai situ dulu hari ini. InsyaAllah kita akan cuba sambung. Saya akan belajar balik. InsyaAllah saya akan tertekun balik kitabnya Al-Wajiz fil Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, yang saya rasa dia punya cara penyampaian tu sangat muasirah berbanding dengan kitabnya saya belajar tu Al-Waraqat Imam Juwaini tu, dia dalam bentuk syair-syair. Jadi dia pening-pening sikit. Kalau kitab Al-Wajiz fil Usul Fiqh tu dia bahasa dia terus kan, bahasa dia terang, dan juga tabak dia pun cantik ni, kita senang tengok. Itu pada saya lah. Jadi saya minta maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak saya, dan saya mohon sangat-sangat supaya siapa yang tengok ni ada kesilapan tentang kenyataan saya tentang nakal-nakalnya ayat Quran ke ataupun daripada kitab-kitab tu, saya mohon tuan komen dekat bawah ataupun email ataupun maklumkan kepada saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi